Manusia ni tak kisah sangat lah, sebab dia kerja banyak berusaha. Banyak berusaha. Usaha itu ada kepandaian, ada kebolehan. Buat perusahaan itu, buat pertanian itu dan ini. Tapi bagaimana dengan burung-burung? Bagaimana dengan binatang-binatang hak lain? Semut-semut duduk celah-celah rumah kita tu. Macam mana binatang-binatang ni boleh hidup dirizkikan? Sebab itu, dalam menanam keyakinan terhadap masalah rezeki ni, syarak menyuruh kita supaya tengok kepada burung. Kita ni kadang-kadang bagi mikir banyak. Sebagai manusia ni akallah banyak. Pandang loh, ginilah. Akallah banyak manusia ni. Ekonomi dah lah, inilah. Mari mikir banyak-banyak lah macam-macam. Susah. Jadi kita ni Allah Ta'ala jadi banyak akallah. Banyak kebimbangan, banyak ketakutan. Lalu dalam persoalan ini, pada dasarnya rezeki itu jaminannya ada dengan Allah. Cuma kita ini disuruh mengusahakannya. Mungkin kerana faktor itu jugalah kadang-kadang terdendeng dari kita hakikat sebenar Allah yang memberi rezeki tadi itu. Seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dialah yang memberi makan, dialah yang memberi minum. Tapi kita ni disebabkan kerana akalan banyak, gangguan lagi, nafsu kita lagi, setan mari lagi, sehingga kita macam tergoncang keyakinan dalam bab itu. Lalu syarak menyuruh kita supaya tengok kepada burung-burung. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Sekiranya kamu benar-benar pasrah, tawakal hatimu kepada Allah, bulat hatimu tawakal kepada Allah, sekiranya benar. Sebab itu disebut dalam hadis, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Tawakal ni bulat sungguh. Sesiapa yang dianugerahkan Allah seperti itu, dia akan menyaksikan fenomena yang gharib, yang pelik. Seperti yang diungkapkan, la razaqakum, pastilah Allah akan memberi rezeki kepadamu. Tapi bagaimana rezeki itu? La razaqakum kama yarzuqut tayra. Pasti Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana seperti mana Allah memberi rezeki kepada burung. Seperti itu. Tardu khimasan wa taruhu bitanan. Keluar pagi kepeh perut kepeh kelapa orang. Balik penuh temolok. Kenyang. Pergi kosong balik kenyang. Bukan sehari, bukan setahun, belah-belah tahun kejadian ini berlaku. Dengan erti sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah secara bulat, haqqa tawakkul ini, rizkimu akan diberi oleh Allah seperti burung. Yang ini rizki yang kadang-kadang tak kait sangat dengan sebab musabab. Tak kait sangat dengan sebab musabab. Diberi terus oleh Allah. Sebagaimana burung dapat rizki. Burung tidak ada syarikat, tidak ada perusahaan, tidak ada kilang, tak aktif cucuk tanam, hanya pada terbang je, terbang je. Itulah cara dia dirizkikan Allah tanpa sebab. Maka demikianlah hadis itu menjelaskan. Tapi masalahnya hati kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Maka sekiranya kita tidak seperti itu, maka caranya berusahalah. Kita dirizkikan Allah dengan jalan sebab musabab, sesuai dengan keyakinan kita. Tapi sekiranya sesiapa yang dianugerahkan Allah keyakinan yang bulat, dia akan dirizkikan seperti burung. Yang ini tidak ikut undang-undang sebab musabab, tidak ikut undang-undang itu. Tapi malahnya kita tidak seperti itu. Perhatikan apa yang berlaku kepada Maryam. Maryam bukan Nabi,
Kerana dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terutamanya, Nabi hanyalah dari kalangan orang lelaki saja. Tidak ada perempuan di kalangan Nabi. Tapi nama ini disebut dalam Al-Quran tentang Maryam. Lihat bagaimana rizki Maryam. Kalau kita perhatikan kisah Maryam, ada dua cara rizki yang diberikan kepada Maryam. Dua cara ini adalah menurut situasi keadaan keyakinannya. Yang pertama, pada waktu keyakinannya bulat, Maryam ini telah dinazarkan untuk beribadah semata-mata, tak ada buat kerja lain. Sehingga Nabi Allah Zakaria letak dia di mihrab, letak dalam mihrab, kerana sudah dinazarkan untuk tujuan tu. Dan dikunci dari luar. Kunci. Bila sampai masa, orang bagi hantar makanan ke dia. Kerana dia dinazarkan untuk tujuan beribadah semata-mata kepada Allah. Tapi yang anehnya, bila Nabi Allah Zakaria datang bawa bekalan makanan, sudah ada bekalan makanan bersama Maryam. Bukan saja sudah ada, bahkan apa yang ada itu tidak ada di sekitarnya. Di luar musim, orang luar tak boleh makan, tapi yang dalam kurung tu boleh makan. Sehingga Nabi Allah Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana datang semua ini wahai Maryam, rizkimu? Qalat huwa min indillah. Maryam kata datang dari Allah. Dari kurnia Allah. Terus tanpa sebarang sebab dikurniakan Allah. Itu yang pertama. Adapun cara kedua Maryam diberi rezeki ketika dia diuji oleh Allah dengan takdirnya. Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, telah diuji mengandung Nabi Isa tanpa bapa. Dan ini sudah tentu sangat memalukan. Kerana orang tak nak terima kalau khabar bahawa aku ni mengandung tapi aku tidak melakukan perkara bodoh. Orang tak nak terima. Siapa saja pun akan menanggung rasa malu, sebab hakikat ni orang tak nak terima. Demikianlah Maryam apabila mengandung, dalam kandungannya itu tanpa bapa, terasa juga. Dia tahu hakikat, orang tak akan terima. Sehingga Maryam kata, alangkah baiknya aku ni, aku jauh daripada orang, aku melahirkan anak situ dan aku mati situ. Aku mati situ je, biar orang tak tahu cerita aku. Habis cerita. Sebab apa, kalau orang tahu memang aku akan rasa malu. Sekalipun aku tahu aku tak buat perkara buruk, tapi orang tak akan terima hakikat ni. Wa kuntu nasyan mansiya. Aku akhir sekali orang lupa aku gitu je. Aku duduk pak jauh, aku pergi melahirkan anak, aku mati situ, akhir sekali orang lupa aku gitu je. Maryam. Jadi ada timbul kebimbangan. Ada kebimbangannya. Bukan tidak yakin, tapi timbul kebimbangan. Keyakinan tidak berubah, tapi tahap keyakinan berbeza. Maka dalam satu keadaan ada kebimbangan. Maka sebab itu dalam masalah rizki, cara Maryam dirizki lain daripada cara sebagaimana sebelum ini. Kalau sebelum ini, huwa min indillah, terus datang dari Allah tanpa sebab. Yang ni, oleh kerana keadaan seperti itu, maka perintah Allah lain. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Wahuzi, ogeh, bahasa kita ogeh. Pak Maryam duduk dengan dekat dengan batang kurma. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah, goncangkan batang kurma tu. Masa tu kurma tengah buah molek, ganung. Jadi Maryam diperintahkan supaya menggerok batang kurma, gocangkan dia. Kalau dibuat macam ni, tusakit alaiki rutaban janiyya, akan jatuhlah buah-buah kurma hok masuk-masuk molek tu. Ganung molek akan jatuh. Makanlah sebagai bekalan untuk bersaling tu. Rizki pada waktu. Jadi tidak seperti sebelum ini. Sebelum ini qalat huwa min indillah.
Rizki ni mari terus daripada Allah. Sekarang oleh kerana ada kebimbangan ini, Allah perintahkan Maryam supaya berusaha untuk mendapatkan. Kalau sebelum ini tanpa usaha, sekarang perlu berusaha. Kena usaha juga baru dapat. Demikianlah menurut faham ahli tasawuf. Allah Ta'ala memberi rizki menurut keyakinan. Sesiapa yang diberikan Allah keyakinan yang bulat, rizkinya itu di luar jangkaan. Tapi malangnya tak ramai orang boleh keyakinan bulat gitu. Kita bila tak ada sikit, susah hati lalu. Susah hati. Bimbang lalu. Bukan tidak yakin dengan takdir Allah, tapi naluri manusia. Sentiasa dibimbang. Bimbang mana ni. Susah dia tak ada hari ni. Tapi hak manusia memang macam tu. Maka memang kalau begitu keadaannya, rizki kita ikut jalur dia, ikut saluran dia. Saluran apa? Sebab musabab. Kena ikut jalur tu baru dapat rizki. Ghalibnya itulah ketentuan Allah yang Maha Esa. Itulah aturan Allah.